Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tadhkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Taala beri peluang kepada kita untuk bersama-sama meneruskan pada pembacaan siri yang kelima, iaitulah matan Sulam Munawwaraqi fi ilmi mantiqi, iaitulah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari radhiyallahu taala anhu wa ridwanuhu. Jadi yang baru masuk tu mohon share dulu. Share, like dulu. Moga-moga sahabat-sahabat lain juga boleh ikut serta, juga boleh bersama-sama kita membaca kitab mantiq. Kemudian sebelum kita meneruskan pembacaan fasal yang baru, sedikit ulangan daripada perkara ataupun fasal fi anwa'i ilmi hadithi, iaitulah pembahagian tentang ilmu hadis. Maka di dalam ilmu hadis ataupun ilmu berkenaan tentang pembahagian ilmu hadis, maka secara ulangannya adalah ilmu hadis dia berpecah kepada dua. Yang pertama dipanggil tasawur, yang kedua dipanggil tasdiqi. Maka tasawur iaitulah ada tasawur daruri, ada tasawur nazari. Kemudian tasdiqi juga sama, ada tasdiqi daruri, ada tasdiqi nazari. Kemudian di dalam pembahagian ilmu hadis ataupun pembahagian tentang berkenaan mantiq, maka dia ada 4 caban. Yang pertama adalah mabadi tasawurat, yang kedua maqasidi tasawurat, yang ketiga mabadi tasdiqiyat, yang keempat adalah maqasid tasdiqiyat. Kemudian di dalam abwabu ilmi mantiqi, maka dia berpecah kepada 4 yang saya sebutkan tadi, adalah mabadi tasawurat. Maka mabadi tasawurat dia berpecah kepada 5 babun khamsin, ataupun babun mabadi kulliyah khamsin, ataupun mabadi kulliyah. Maka di dalam persoalan bait ini ataupun bait fi anwa'i ilmi hadithi, maka di dalam fasal-fasal yang akan datang, musannif telah memberi gambaran pada fasal ini, iaitu abwabu ilmi mantiq
dia berpecah kepada 4. Ada di dalam fasal yang akan datang tergolong di kalangan mabadi tasawurat, iaitulah yang dikatakan kulliyah khamsin. Kulliyah khamsin, iaitu dipanggil kuliah yang 5. Maka kuliah yang 5 dia ada syair, dia ada burhan, dia ada jidal, dia ada khutbah, dia ada safsatah. Maka mabadi ataupun kuliah khamsin ini, maka ini di dalam pembicaraan dipanggil tasawurat. Kemudian ada tasawurat yang lagi, iaitu di dalam babu fi maqasidi qaulun syarih. Qaulun syarih. Maka dalam tasawurat juga qaulun syarih juga tergolong di dalam tasawurat. Kemudian tasdiqi, di dalam tasdiqi dia pecah kepada 2 juga dalam fasa-fasa yang akan datang. Yang pertama ada babu fi mabadi qadiyan wa ahkamuha, iaitu bicara tentang hukum hakam dan juga qadiyah-qadiyah. Sama ada qadiyah sukhra ataupun qadiyah kubra. Dan yang terakhir adalah tasdiqi, di bawah kata tasdiq, iaitulah babu fi maqasidi qiyas, iaitu bab berkenaan qiyas, maka dia akan dibincangkan di dalam bab tasdiq. Maka di dalam abwabu ilmi mantiq dia pecah kepada 2. Yang pertama ada yang dipanggil tasawurat, yang kedua ada yang dipanggil tasdiqiyat. Maka tasawurat dia ada 2. Yang pertama kulliyah khamsin, yang kedua maqasid ataupun qaulum syarih. Itu dalam tasawurat. Maka ke depan akan dibicarakan tentang burhanun, tentang khutbah, tentang jidal, tentang safsatah. Maka kelima-lima kuliah ini akan dibicarakan di dalam bab tasawurat, babu mabadi kulliyah khamsin. Kemudian di dalam abwabu ilmi mantiqi, iaitulah berkenaan tentang tasdiqiyat, itu akan dibicarakan tentang mabadi qadiyan dan juga wa ahkamuha, dan juga babu fi maqasidi qiyas. Maka di dalam tasdiqi akan ditumpukan atau difokuskan tentang qadiyah-qadiyah. Tentang qadiyah-qadiyah yang akan berlaku ataupun muqaddimah yang akan berlaku. Maka muqaddimah ataupun qadiyah ataupun hukum bagi qadiyah ini akan dibicarakan di dalam bab tasdiqiyat. Dan juga maqasid qiyas juga dibicarakan di dalam bab maqasidiyat. Maqasidiyat ataupun tasdiqiyat. Itu. Kemudian di dalam tasdiqi, para ulama dia membahagi kepada 2. Ini secara ulangan semalam dan saya tambah sedikit. Kemudian tasdiqiyat dia pecah kepada 2. Ada tasdiqiyat ataupun tasdiq dari sudut basit indal hukama, ataupun dipanggil tasdiqiyat dari sudut basit indal hukama, iaitu tasdiqiyat yang dipanggil basit tunggal. Ini dari sudut para ulama hukama. Maka di dalam para ulama hukama ini jumhur para ulama mengatakan tasdiq dari sudut basit. Kemudian ada satu lagi para ulama membahagikan tasdiq, iaitu murakkab. Tasdiq murakkab, iaitu tasdiq yang bersusung-susung. Maka para ulama mengatakan di sini adalah tasdiq dari sudut murakkab ini daripada Imam Fakhrur Razi. Maka ada 2 perkara. Dari sudut tasdiqi iaitu basit, ini daripada ulama jumhur, daripada mantiq munatiqah, dan juga tasdiq dari sudut murakkab ini daripada ataupun di sisi para ulama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu sedikit cabangan ataupun penerangan tentang berkenaan siri yang semalam.
Jadi insya-Allah pada malam ini kita masuk fasal yang baru, iaitu faslun fi anwa'i dilalati wad'iyyati. Iaitu fasal ataupun tentang satu fasal berkenaan tentang hukum dilalah ataupun lafziyah bagi dilalah, ataupun pemahaman bagi dilalah, ataupun pemahaman tentang dalil-dalil ataupun madlul. Maka ada beberapa perincian di sini. Maka di dalam fasal ini perlu kita tahu bahawa di dalam fasal ini para ulama menekankan bahawa untuk kita tahu, kerana di dalam kutub-kutub Turaq kebanyakannya disebut adalah dilalah. Disebut dilalah. Ada dilalah lafziyah, ada dilalah wad'iyah, ada dilalah tab'iyah, ada dilalah aqliyah. Maka dilalah ini akan ada di dalam kitab-kitab tauhid dan juga kitab-kitab falsafah yang lain, ataupun kitab-kitab kita kata mantik yang lebih tinggi. Maka pemahaman yang asas adalah perlu kita tahu tentang dilalatun ataupun anwa'u dilalatin ataupun anwa'i dilalatun. Tentang cabangan ataupun juz'iyat bagi dilalah. Apa dilalah ni? Fahmu ataupun dalil-dalil. Begitu. Qala muallifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa'i dilalatin wad'iyatin. Faslun fi anwa'i dilalati wad'iyyati. Faslun bermula ini, fi anwa'i itu satu fasal pada menyatakan pembahagian dilalah wad'iyah. Jadi faslun fi anwa'i kita buat khabar bagi mubtada' mahzuf, jatuh takdir hadza faslun. Hadza faslun. Jadi bermula ini itu. Kita buat faslun fi anwa'i, iaitulah khabar bagi mubtada' mahzuf, jatuh takdir hadza faslun. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan pembahagian dilalah wad'iyah. Maka di dalam pembahagian ini akan dibahagikan tentang juz'iyat ataupun cabangan-cabangan tentang dilalah wad'iyah. Kemudian di dalam ataupun tajuk ini fi anwa'i dilalati ada yang dimahzufkan. Sebenarnya di dalam fi anwa'i dilalati adalah ditunjuk adalah lafaz bagi wad'iyah, tetapi musannif ataupun musannif bagi kitab Matan Sulan dia menhazafkan lafaz lafziyah. Sebenarnya dilalah lafziyah wad'iyah. Sebenarnya adalah dilalah lafziyah wad'iyah. Tetapi di sini musannif dia buang kalimah lafziyah. Maka kita dapat faham pada bait ini dibuang kerana tidak ada fi anwa'i dilalati. Lafaz lafziyah itu tidak ada kerana dibuang. Inilah kita panggil disebut sebagai dengan dipanggil min naw'i musamma bil ihtibaki. Bil ihtibaki. Atas penamaan ihtibak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dilalatun lafzi ala ma wafaqah. Yad'unaha dilalata mutabaqah. Dilalatu lafzi ala ma wafaqah. Bermula dilalah. Bermula dilalah dengan makna fahmu lah. Dilalatun ay fahmu. Bermula dilalah lafaz atas ala mawafaqah, atas satu makna. Ma dengan makna, ma dengan ertian makna. Mawafaqah yang sesuai ianya ma iaitu makna, akannya maf'ulah jadi, akannya lafaz. Itu khabar lah. Menamai oleh mereka itu, mereka ulama munatiqah ataupun ulama-ulama mantik, akannya dilalata
mutabaqah, akan sebagai dilalah mutabaqah. Bermula dilalatun lafzi ala mawafaqah. Bermula dilalah dengan makna dilalah fahmu. Lafaz ala mawafaqah, atas satu makna ma dengan ertian makna. Mawafaqah, yang sesuai ianya ma makna akannya, jadi maf'ul, akannya lafaz. Itu khabar. Menamai oleh mereka itu ulama munatiqah ataupun ulama mantiq, akannya dilalah, akan sebagai dilalah mutabaqah. Maka apabila kita melihat bait ini, musannif meletakkan ataupun hendak memberitahu kepada kita, iaitu lafaz yang sesuai dengan ertian. Apabila lafaz yang sesuai dengan satu makna ataupun lafaz yang sesuai dengan makna lafaz tersebut secara sempurna, maka kita namakan ia sebagai dilalah lafziyah wad'iyah mutabaqah. Contoh kita kata dilalah insanun di atas majmu' hayawanun natiqun. Maka dilalah lafziyah wad'iyah mutabaqah itu adalah insan. Insan di dalam majmu' hayawanun natiqun, iaitu kumpulan haiwan-haiwan yang berfikir. Maka apabila kita katakan majmu'atu hayawanun natiqun, maka dilalah bagi natiqun ataupun dilalah bagi majmu'atu hayawanun natiqun adalah insanun. Maka insanun itu tunjukkan bagi natiqun yang berfikir, itulah kita panggil dilalah lafziyah wad'iyah mutabaqah, iaitu tunjukkan lafaz yang sesuai dengan wad' lagi mutabaqah yang tepat. Kerana bila sebut nutuq ataupun natiqun, iaitulah yang berfikir hanyalah manusia. Asalnya majmu'atu hayawanun semua masuk. Binatang, lembu, kambing, ayam. Apabila diletak dilalah natiqun, iaitulah insanun, maka tubiklah satu tanda ataupun istilah yang dipanggil dilalah lafziyah wad'iyah mutabaqah. Dalam satu kumpulan majmu'atu hayawanun natiqun, bermula kumpulan hayawan yang berfikir, maka dilalah bagi majmu'ah hayawanun natiqun adalah insan. Kerana tunjukkan bagi natiqun adalah insan sahaja yang berfikir. Lembu, kambing tidak berfikir. Itulah dipanggil dilalah ataupun lafaz yang sesuai dengan makna lafaz, ataupun erti yang sesuai dengan makna lafaz secara sempurna. Kita katakan insanun, maka itu lafaz yang sesuai dengan majmu'atu hayawanun natiq, iaitu natiq tu. Maka sempurna, maka wad', maka itulah kita katakan dilalah bagi insan, iaitu dilalah lafziyah wad'iyah mutabaqah. Wa juz'ihi tadammuna wa ma lazim fahwa tizamu in bi aqlinin tuzim. Wa juz'ihi tadammuna wa ma lazim fahwa tizamu in bi aqlini tuzim. Wa juz'ihi, dan bermula dilalah. Ni ataf pada kata dilalatun lafzi. Dan bermula dilalah ataupun dan bermula dilalah lafzi atas juz'nya makna. Itu menamai oleh mereka para ulama munatiqah ataupun ulama mantiq, akannya dilalah, akan dilalah tadammun, dilalah tadammun.
dan bermula dilalah. Wa ma lazim fahuwa tizamu in bi aqlin tuzin. Dan bermula dilalah lafaz di atas makna. Wa ma lazim tu ma dengan ertian makna. Dan bermula dilalah lafzi di atas makna yang lazim, ianya makna. Fahuwa tizamu in bi aqlin tuzim. Maka bermula dianya dilalah tu, itu tizamun. Jika in bi aqlin tuzin, jika dengan akal menutup lazim ianya makna. Maka di sini adalah kita nak faham satu perkara yang dipanggil dilalah tadammun. Dilalah tadammun. Maka dilalah tadammun iaitu satu lafaz atas juzuk. Satu lafaz atas juzuk. Juzuk makna yang ada di dalam kandungan lafaz tu, maka itulah dinamakan dilalah tadammun. Maka dilalah tadammun apa? Satu lafaz atas juzuk makna. Satu lafaz yang menunjuki juzuk makna. Ataupun satu lafaz atas juzuk makna yang ada di dalam kandungan lafaz tu. Maka ini dipanggil dilalah tadammun. Dilalah tadammun. Contoh, dilalatun ataupun dilalah insan ataupun dalil bagi lafaz insan atas hayawanun ataupun natik. Sedangkan kalau kita lihat hayawan ataupun natik itu di dalam kandungan hayawanun natiqun. Contoh kita kata ma huwa insan. Ma huwa insan, jawabnya hayawan atau natik. Ma huwa insan. Apa itu insan? Maka kita boleh tunjuk tadammun itu dia sudah ada ertian di dalam takrif itu sendiri. Itu dilalah tadammun. Kalau kita kata ma huwa insan, maka kita jawab hayawan. Insan itu kategori daripada hayawan. Haiwan. Insan juga kategori daripada natiqun yang berakal. Faham tak? Dilalah tadammun ni dia sudah ada di dalam lafaz tu sendiri, ataupun dia sudah ada di dalam juzuk makna yang ada dalam kandungan lafaz. Contoh kita kata ma huwan insan. Apa itu insan? Kita jawablah. Insan itu adalah daripada hayawan. Ataupun kita jawab insan itu daripada natiqun, hayawan yang berfikir. Maka hayawan dan juga natiqun itulah kita panggil dilalah tadammun bagi insan. Dilalah tadammun bagi insan. Insan tu sendiri dilalah tadammun yang ada dalam kandungan lafaz. Gitu. Mudah dalam bab ni, tidak payah. Tadi dilalah tadammun. Kemudian kalau kita faham satu lafaz, tadi satu lafaz atas juzuk. Atas juzuk mana? Kemudian kalau kita faham satu lafaz atas suatu amar yang keluar dari ta'rif lapah, tetapi makna dia itu tidak sesuai dengan lazim. Tidak sesuai dengan lazim bagi lafaz. Itu kita panggil dilalah iltizam. Dilalah iltizam. Kalau dilalah tadammun, dia satu lafaz atas juzuk makna yang ada lafaz atas juzuk makna tu dalam kandungan tu. Kemudian
contoh bagi dilalah iltizam, satu perkara ataupun satu lafaz yang menunjuki di atas suatu amar, pekerjaan, ataupun yang keluar daripada definisi ataupun takrif bagi lafaz, tetapi makna bagi suatu lafaz yang menunjuki di atas suatu amar itu tidak iltizam ataupun tidak sesuai. Ada? Makna itu sesuai suatu yang lazim bagi lafaz. Gini, mudah. Ini payah sikit dalam bab takrif. Takrif bagi dilalah iltizam dengan dilalah tadammun. Kalau tadammun, dia satu lafaz yang menunjuki di atas juzuk makna. Iaitu juzuk makna itu berada di dalam kandungan. Maka itu dinamakan dilalah tadammun. Contoh, bermula hayawan itu yang berfikir, ataupun bermula seluruh makhluk, contoh binatang dan juga manusia, itu dipanggil haiwan. Bermula haiwan ni itu adalah yang berfikir. Maka di dalam lafaz ni, bermula hayawan yang berfikir, maka kita boleh tunjuk dilalah tadammun berdasarkan kita kata hayawan natiqun, ataupun kita kata hayawan natiqun. Maka melalui hayawan natiqun kita boleh tunjuk, melalui dilalah bagi tadammun ini kita boleh tunjuk bahawa yang natiq adalah manusia, iaitu insan. Maka itu kita namakan sebagai dilalah tadammun. Ini secara takrif dulu. Kita faham secara takrif dulu, baru kita terang secara pukar. Kemudian, kalau satu lafaz yang menunjuki di atas suatu amar, satu lafaz yang menunjuki di atas suatu amar yang terkeluar daripada takrif, yang tidak sesuai dengan takrif lafaz tu, tapi makna bagi lafaz tu dia sesuatu yang lazim bagi lafaz tu, itu kita panggil dilalah iltizam. Contoh dilalah iltizam, dilalah insan atas qabul ilmi. Dilalah insan atas qabul ilmi, iaitu dalil bagi insan, iaitu orang yang boleh menerima ilmu. Maka pada takrif insan, iaitu ma huwa insan, jawabnya kita kata qabulun ilmi, iaitu lazim bagi insan, iaitu orang yang boleh menerima ilmu, ataupun manusia, orang yang boleh ataupun lazim bagi manusia yang boleh menerima ilmu. Maka itu dinamakan dilalah iltizam. Walaupun secara takrif tidak sesuai, tapi lazim bagi insan, iaitu dia ada nutuk, dia ada fikiran, maka dia boleh menerima ilmu. Itu dipanggil iltizam, ataupun dilalah iltizam. Maka ada dua tadi. Satu, dilalah tadammun, yang kedua dilalah iltizam. Dilalah tadammun iaitu suatu perkara yang menunjuki di atas juzuk makna, yang juzuk makna itu ada di dalam kandungan lafaz. Itu tadammun. Kalau iltizam ataupun dilalah iltizam, satu lafaz yang menunjuki di atas suatu kerja ataupun amar, tetapi dia keluar, dia tidak mulaim, tidak mutabik dengan ta'rif, tetapi dia lazim dengan makna bagi lafaz tu, maka itu kita namakan dilalah iltizam. Dilalah iltizam.
Kemudian kalau kita lihat di dalam bait fahwa tizamu in bi aqlinin tuzim, maka itu dinamakan ataupun maksud dia adalah harus bagi akal dengan zihin. Maksudnya setiap perkara yang boleh mulain, yang boleh masuk dengan akal, maka itu dah ertian pada kata in bi aqlin tuzin. Bi aqlinin tuzin. Contoh kita kata bermula lazim genak bagi 4. Maksudnya 4 itu genak secara akal. Bermula 4 itu genak tak? 3 ganjil. Itu secara akal, zihin. Ataupun kita kata lazim melihat bagi orang buta. Benda tu tak lazim, tapi pada zihin boleh-boleh saja. Tapi kalau di luar ini tidak lazim. Kalau dalam akal, zihin lazim tak? Manusia kita kata boleh melihat, ataupun orang buta boleh lihat. Kalau kita fikir dalam akal kita, lazim. Walaupun secara persekaran orang buta tak boleh tengok. Tapi mengikuti in bi aqlinin tuzim. Maksudnya benda yang sesuai dengan akal ataupun benda yang lazim dengan akal walaupun tidak lazim pada persekitaran. Itu dinama kata in bi aqlinin tuzin. Boleh. Orang buta nak boleh lihat, boleh saja. Tak. Dia sama ada buta lihat je. Kalau tidak buta maka dia lihat. Kalau dia lihat maka dia buta. Gitu je. Tak? Ya saya. Mana itu maksud in bi aqlinin tuzin. Dia mutabik dengan ataupun dia harus bagi akal. Perkara yang harus bagi akal. Contoh, genak bagi nombor 4. Bagi akal kita genak. 4 ni, nombor 4 ni genak. 3 ganjil. Bagi akal, lazim bagi akal. Tapi kalau di luar itu tidak boleh ditunjuk, tidak boleh dinampak. Itu masuk dalam bab amrun i'tibari pula lah. Itu tak boleh kita nak hurai. Kerana panjang dalam bab tu. Dalam ilmu tauhid ada bicara tentang amrun i'tibari, ada iktizai, ada ikhtirai. Maka ini adalah pecahan daripada ini biaqlinin tuzin. Maka sebab itu ilmu mantiq ini adalah ilmu tauhid. Ilmu mati adalah ilmu tauhid. Ilmu nak kena dilalah bagi tauhid. Nak tahu bagaimana para ulama munatiqah ataupun ulama-ulama mutakallimin mereka menggunakan ilmu mantiq sebagai alat memahamkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu ilmu mantiq ni ilmu besar. Ilmu orang yang kena mengaji. Semua orang kena mengaji ilmu ni. Tak boleh tak mengaji. Tu. Tu. Maka secara mudahnya, secara asasnya kita boleh tahu anwa ataupun pembahagian dilalah dia terbahagi kepada 2. Ini secara kesimpulan. Gambaran mudah. Perlu kita tahu, kita mengaji matan ini, kita perlu tahu gambar rajah dulu. Ataupun gambaran bagi fasal ini. Ataupun gambaran bagi dilalah, lafziyah, wada'iyah. Itu saja dulu. Kita tak boleh nak syarah dulu. Syarah takut kita pening. Kerana dalam bab matan ini, kita tarkib pada matan saja. Kita fokus pada matan ataupun pemahaman bagi sesuatu fasal. Bagi fasal ini, bagi fasal anwa'i dilalah ataupun anwa' lafziyah dilalah, maka dia pecah kepada 2. Yang pertama, ada yang dipanggil lafziyah. Yang kedua, ada yang dipanggil ghairu lafziyah. Ini secara mudah, secara luas, secara kesimpulan. Yang saya baca tadi adalah mengikut baik-baik
Ada tadammun, ada iltizam, ada dilalah lafziyah, wad'iyah, mutabaqah. Maka itu adalah pecahan-pecahan dia. Maka secara gaya besar, anwa'i dilalah dia pecah kepada dua saja. Yang pertama dilalah anwa'i ataupun anwa'i dilalah lafziyah. Yang kedua anwa'i dilalah ghairu lafziyah. Ada yang dipanggil lafziyah dari sudut lafaz, ada yang dipanggil bukan dari sudut lafaz. Kalau dilalah lafziyah, maka dia pecah kepada tiga. Iaitu yang pertama dilalah lafziyah aqliyah. Yang kedua dilalah lafziyah tab'iyah. Yang ketiga dilalah lafziyah wad'iyah. Maka dilalah lafziyah dipecah kepada tiga. Kemudian dilalah ghairu lafziyah juga dipecah kepada tiga, iaitu aqliyah, tab'iyah, wad'iyah. Maka tiga juga. Kemudian apa yang perlu kita faham dan apa yang perlu kita ambil sebagai perkara penting di dalam bab anwa'i dilalah adalah daripada dilalah lafziyah. Ghairu lafziyah kita letak tepi. Mudah. Lafziyah, ghairu lafziyah ni letak tepi. Apa yang kita fokus di dalam anwa'i dilalah adalah lafziyah. Maksudnya dilalah lafziyah, bukan ghairu lafziyah. Tetapi kalau secara secara pembahagian ada ghairu lafziyah, maka kita tak bicara waktu. Yang kita bicara adalah dilalah lafziyah dari sudut akal, dilalah lafziyah dari sudut tabi'iyah, iaitu tabiat, kelaziman, kebiasaan, ataupun dilalah lafziyah dari sudut wad'iyah, wad', tempat, ataupun kesesuaian, wad'. Kemudian yang paling penting di dalam lafziyah, aqliyah, tabi'iyah, wad'iyah, yang paling kita fokus adalah wad'iyah. Maka wad'iyah dia pecah kepada dilalah mutabaqah, yang kedua dilalah tadammun, yang ketiga dilalah iltizam. Apa yang kita baca di dalam bait tadi adalah dilalah lafziyah wad'iyah. Dilalah lafziyah aqliyah tabi'iyah, maka di dalam bait tadi tidak dibicarakan. Tidak dibicarakan. Yang dibicarakan di dalam fi anwa'i dilalah wad'iyah adalah dilalah lafziyah wad'iyah sahaja. Aqliyah dan tabi'iyah tidak dibicara dalam bait ini. Tapi insya-Allah saya akan terangkan juga. Habis itu tu. Kemudian di dalam susuatur ataupun kita panggil di dalam ketiga-tiga dilalah salasah, iaitu dilalah lafziyah, aqliyah, dilalah tabi'iyah, wad'iyah, yang perlu kita ambil penting ataupun kita ambil sebagai kita kata tanda adalah lafziyah, wad'iyah yang saya sebut tadi, iaitu dilalah mutabaqah, dilalah tadammun dan dilalah iltizam. Maka di dalam bait ini bicara itu saja, tadammun saja. Aqliyah, tabi'iyah, maka kita letak tepi dulu. Yang kita bicara di dalam fasal ini adalah tentang dilalah lafziyah wad'iyah. Dilalah lafziyah wad'iyah. Maka dia pecah kepada tiga. Yang pertama mutabaqah, yang kedua tadammun, yang ketiga iltizam. Maka dalam bait itu bicara yang itu saja, bicara itu saja. Tiga itu saja. Mutabaqah, tadammun, iltizam. Kemudian apa yang dimaksudkan dilalah lafziyah, wad'iyah, mutabaqah? Ataupun apa maksud dilalah lafziyah, wad'iyah, tadammun? Apa yang dimaksud dilalah lafziyah, wad'iyah, iltizam? Maksud ataupun makna dilalah lafziyah, wad'iyah dan mutabaqah dia pecah kepada dua pula.
Dia pecah kepada dua pula. Pening ni. Dipecah kepada dua. Yang pertama dilalah tadammun, yang kedua dilalah iltizam. Dilalah lafziyah, wada'iyah, mutabaqah, dia pecah kepada dua. Ada yang dikatakan dilalah tadammun dan ada yang dikatakan dilalah iltizam. Maka maksud dilalah mutabaqah, dilalah tadammun, iaitulah dipanggil umun bi itlaqi. Umun bi itlaqi. Umun bi itlaqi. Umun secara mutlak. Yang kedua dilalah mutabaqah adalah dilalah iltizam. Ini dipanggil umun bi itlaqi juga. Yang kedua dilalah lafziyah wada'iyah tadammun, dia juga pecah kepada dua, iaitulah dilalah mutabaqah dan juga dilalah iltizam. Maka dilalah mutabaqah iaitulah kita panggil umun bi itlaqi, dan juga dilalah iltizam umun min wajhin. Umun min wajhin. Kemudian dilalah lafziyah wada'iyah iltizam, maka dia juga pecah kepada dua, ada dilalah mutabaqah dan juga dilalah tadammun. Kalau dilalah iltizam mutabaqah, maka itu dinamakan umun bi itlaqi. Kemudian dilalah iltizam, dilalah tadammun, itu dipanggil umun min wajhin. Umun bi itlaqi. Umun bi itlaqi itu pada dilalah mutabaqah. Umum bi itlaqi, umum min wajhin, itu dilalah tadammun. Umum bi itlaqi, umum min wajhin, itu dilalah iltizamun. Itu adalah susuatur ataupun nasab ataupun catar bagi dilalah salasah daripada tadammun, mutabaqah, iltizam, daripada dilalah lafziyah wada'iyah. Dilalah lafziyah wada'iyah. Katanya Tok Akil, aqliyah dengan tabi'iyah ada bicara? Tidak ada bicara di sini. Yang kita bicara adalah dilalah lafziyah wada'iyah. Dilalah lafziyah aqliyah, dilalah lafziyah tabi'iyah tidak dibicarakan di dalam fasal anwa'i dilalah ataupun fi anwa'i dilalatin wada'iyah. Tidak akan dibicara aqliyah tentang dan juga tabi'iyah. Yang dibicara adalah wada'iyah sahaja. Tu. Maka secara kesimpulan adalah yang perlu kita ambil faham di dalam fasal ini adalah tentang lafziyah ataupun dipanggil dilalah lafziyah. Ataupun dilalah dalil lafziyah dari sudut lafaz dan wada'iyah dari sudut tempat ataupun kesesuaian. Dan daripada dilalah lafziyah wada'iyah, yang perlu kita ambil penting adalah mutabaqah, dilalah mutabaqah, yang kedua dilalah tadammun, yang ketiga dilalah iltizam. Itu sahaja di dalam fasal ini. Aqliyah dan juga tabi'iyah tidak dibicara di dalam ini. Bab berkenaan dalil yang berunsur lafziyah atas bangsa akal ataupun dalil lafziyah atas usul tabi'iyah, kebiasaan tidak bicara dalam bait ini. Yang dibicara adalah dilalah lafziyah wada'iyah. Itu sahaja. Maka itu akan dipecahlah kepada umum bi itlaqi, umum bi itlaqi, umum min wajhin, umum min wajhin. Maka apa yang perlu kita ingat adalah umum bi wajhin, umum bi itlaqi. Waktu sahaja.
Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Di dalam kutub-kutub syarah ada yang disebut secara panjang lah berkenaan dilalah ni. Ada dilalah ima, ada dilalah isyarah, ada dilalah iqtida'. Maka itu nanti dulu, kerana yang perlu kita faham adalah bait dulu. Mafhum bagi faslun. Kalau kita ambil tentang penerangan syarih tentang faslun fi anwa'i ataupun faslun lafziyah atau wada'iyah ini agak panjang dan kita sukar untuk memahami. Dalam kutub-kutub syarah, dalam Idhahul Mubham ada dibicarakan tentang dilalah iqtida', ada dilalah ima, ada dilalah isyarah. Nanti waktu dalam kutub-kutub syarah insya-Allah kita akan terangkan. Cuma dalam fasal ini tentang wada'iyah saja, dilalah lafziyah, wada'iyah. Aqliyah, tabi'iyah tidak bicara lagi. Yang dibicara adalah dilalah, dalil lafziyah yang dibangsakan kepada lafaz dan juga wada'iyah. Itu sahaja dalam lafaz ini, dalam matan ini. Kerana matan ini hanya menumpukan kepada perkara yang penting saja. Bukan tidak penting lafziyah, aqliyah dan juga tabi'iyah. Maka itu akan diterangkan dalam syarih nanti. Ataupun dilalah ima, dilalah isyarah, dilalah biiqtida'. Maka itu dalam kutub-kutub syarih ada yang disebutkan. Tapi di sini saya tidak disebutkan. Nih. Nih. Ta'rif tadammun ini sesuatu makna ataupun satu lafaz yang menunjuki di atas juzuk makna. Yang mana lafaz yang berada ataupun tunjukkan dalam juzuk makna tu dia ada di dalam kandungan ta'rif ataupun kandungan lafaz tu. Satu makna ataupun satu lafaz yang menunjuki di atas juzuk makna. Tadammun ni satu lafaz yang menunjuki di atas juzuk makna yang ada di dalam kandungan lafaz tersebut. Contoh, majmu'atu hayawanun natiqun. Ataupun kita katakan hayawanun natiqun. Hayawan natiqun. Jadi di dalam kandungan lafaz hayawanun natiqun, iaitulah kita panggil makna di dalam kandungan tu. Iaitu apa? Siapa lagi yang berfikir? Manusia. Maka insan itulah kita panggil dilalah tadammun, kerana difahami insan itu daripada lafaz hayawanun natiq. Bermula haiwan yang berfikir. Maka berfikir itu siapa lagi fikir? Ke lembu fikir? Tak. Iaitu insan. Maka insan itu difahami daripada lafaz hayawanun natiq. Faham tak? Itu tadammun yang difahami lafaz daripada juzuk kandungan. Itu. Ta'rif mutabaqah ustaz. Ta'rif mutabaqah ni dilalatun lafzi ala tamamim makna. Maudhu' lahu. Contoh kita kata dilalatun insan ala hayawanun natiqun. Mutabaqah ni adalah dilalatun lafzi ala tamami. Dilalatun lafzi ala tamami. Itu ta'rif mutabaqah. Dilalatun lafzi ala tamami maknal mawdu' lahu. Iaitu satu lafaz ataupun satu tunjukan lafaz
di atas penyempurnaan makna yang sesuai bagi lafaz. Contoh, insan di atas hayawanun natiq. Maka nak menandakan mutabaqah adalah insan itu sesuai bagi natiqun. Maka insan itu mutabik dengan natiq. Maka natiq itu tidak lain dan tidak bukan adalah insan. Maka itu dipanggil dilalah ataupun dilalatum ala tamami makna. Dilalatum lafzi ala tamamil makna. Itu ta'rif mutabaqah. Dilalatum lafzi ala tamamil makna mawdu' lahu. Dilalatum lafzi ala tamamil makna. Gitu. Mawdu' lahu. Dilalatum lafzi ala tamamil makna. Itu ta'rif mutabaqah. Kalau ada papaitan lagi mudah. Lagi mudah. Ini kita baca atas matang saja. Iltizam dilalatum lafzi ala amrin khariji lazim lama wudi'at lahu. Dilalatum lafzi ala amrun khari lazimun lamma wudi'a lahu. Tunjukkan lafaz di atas sesuatu perkara yang keluar daripada lazim bagi wadhu' tu. Iltizam ni, apa iltizam yang kita sebut ni? Iltizam dia ni sesuatu lafaz yang menunjuki di atas satu makna. Satu lafaz, iltizam ni satu lafaz yang menunjuki di atas suatu pekerjaan. Itu. Satu lafaz yang menunjuki di atas suatu kerjaan yang mana pekerjaan itu keluar daripada ta'rif lafaz. Tetapi dia makna dia itu sesuatu yang lazim bagi lafaz. Sesuatu yang lazim bagi lafaz. Contoh, ma huwa insan? Apa itu insan? Maka kita jawab sama ada natiqun ataupun hayawan. Dia tidak sesuai dengan tarikh. Dia keluar daripada tarikh, tapi dia lazim bagi lafaz tu. Kita faham satu lafaz atas suatu pekerjaan ataupun dilalatun ala ataupun dilalatun lafzi ala amrin khariji laziman lahu mawdu' lah wudi'at lah. Gitu. Sesuatu lafaz yang menunjuki di atas amar yang mana keluar daripada kelaziman ataupun keluar daripada ta'rif, tetapi makna tu sesuatu yang lazim bagi lafaz. Itu dipanggil dilalah iltizam. Ada soalan lagi? Apa beza antara mutabaqah dengan tadammun? Beza dia tengok tarikh. Tarikh saya sebut tadammun, iaitulah dilalatun lafzi ala tamamil makna. Mutabaqah tu. Kalau tadammun dilalatum lafzi ala juzuk makna. Kalau mutabaqah dia menunjuki di atas kesempurnaan makna. Tu mutabaik.
sesuai, muafakat pada makna. Lafaz yang muafakat pada makna. Sedangkan tadammun dia dilalah lafaz yang menunjuki di atas juzuk makna, tetapi yang sesuai pada makna tu, lafaz tu. Contoh, dilalah insan di atas hayawan, maka insan itu sesuai dengan kandungan yang ada pada hayawan. Kerana insan dia kategori hayawan. Termasuk juga kategori haiwan adalah lembu, ayam. Bila sebut haiwan, manusia masuk. Itu tadammun. Menunjuki di atas juzuk. Umum tak? Umum. Kalau mutabi, dilalatun lafzi ala tamamil makna. Kalau tadammun dilalatum lafzi ala juzuk makna. Dilalatum lafzi ala juzuk makna. Ingat gitu ya. Ingat gitu ya. Tak payah. Kena coteng atas papan juga baru jelas main gini dok dambak. Memang dah dambak dah. Dia kena letak tak kitab depan muka. Kita letak waktu nampak hebat dia. Tengok kitab dia nampak dah. Tak payah. Tengok kitab lepas tu coteng gitu. Dia tak payah. Minta izin boleh datangkan contoh selain insan. Contoh bagaimana? Tadammun, iltizam ataupun mutabaqah. Yang mana tu? Yang mana? Contoh yang mana? Kerana ketiga-tiga insan itu boleh kita buat daripada iltizam, boleh kita buat tadammun, boleh dibuat daripada mutabaqah. Contoh mana tu? Ustaz Naim. Dia mantik ni yang perlu pada matan adalah kita dengar istilah. Memang pening tak apa. Pening tak apa. Pening itu tanda faham. Pening itu tanda faham. Lagi? Masuk apa lagi? Contoh belaka. Payah juga contoh belaka. Makan masa contoh belaka ni. Dia gini, nak faham gini. Amba bagi kunci lah. Kunci dia pada takrif. Ingat baik-baik. Setiap iltizam, tadammun dan juga mutabaqah. Ketiga-tiga ini, iltizam, mutabaqah, tadammun, faham pada takrif. Apa takrif? Makna. Bila kita faham makna, maka kita boleh buat contoh. Itu. Hamba nak sebut tiga-tiga payah juga tu. Contoh. Ingat takrif. Kalau mutabaqah dilalatum lafzi ala tamamil makna. Kalau tadammun dilalatun lafzi ala juzuk makna. Kalau iltizam dilalatun lafzi ala amri khari lazimun lamma. Lazimun lamma. Contoh kita kata gini. Kalau mutabaqah dilalah mutabaqah sesuatu lafaz ataupun sesuatu dilalah bagi lafaz di atas kesempurnaan bagi makna tu. Contoh kita kata bermula, kita kata gini. Dia mantik ni payahnya nak bagi contoh lah. Sebab contoh-contoh dia semua bahasa Arab. Kerana bahasa Arab banyak bunyi-bunyi kita boleh buat. Contoh gini. Mutabaqah ni.
Bermula kipas. Bermula kipas itu daripada alat elektronik. Alat elektronik yang berpusing kipas dia. Itu dipanggil mutabaqah, dipanggil dilalah mutabi. Bermula kipas itu daripada alat elektronik yang berpusing. Itu dipanggil dilalah mutabi. Satu lafaz yang sesuai ataupun satu lafaz yang menunjuki di atas kesempurnaan bagi makna itu. Cocok, sesuai. Itu mutabaqah. Ataupun bermula malam itu yang berkeadaan gelap. Itu mutabik lah. Sesuai dengan malam lah, gelap. Tidak ada malam yang cerah. Contoh lagi, dilalah tadamun. Dilalatun lafzi ala juzuk makna maudhu' lahu. Contoh, kita kata satu lafaz yang menunjuki di atas juzuk makna. Maksudnya umum. Contoh kita kata bermula lembu. Itu daripada hayawan yang berkaki 4. Itu dipanggil dilalah tadamun. Umum daripada binatang yang berkaki 4. Benda binatang yang berkaki 4. Kambing. Itu tadamun. Menunjuki di atas juzuk makna yang sesuai bagi dia. Lagi kaki 4. Kucing. Umum. Kaki 4 ni umum. Maka bermula lembu itu daripada golongan berkaki 4. Faham tak? Itu dipanggil dilalah tadamun. Contoh lagi, iltizam. Dilalatun lafzi ala amri khariji lamma wudi'a lahu. Sesuatu lafaz yang menunjuki di atas mana tetapi keluar daripada takrif yang mana sesuai dengan lazim bagi lafaz tu. Contoh kita kata iltizam ni. Contoh kita kata iltizam ni bermula insan itu yang boleh berfikir. Itu lazim. Tapi sebenarnya berfikir bukan lazim dah. Gini lagi-lagi. Kita kata bermula lelaki itu boleh berkahwin 4. Itu lazim. Lazim lah tu. Walaupun orang tak nikah 4. Bermula lelaki boleh menikah 4. Itu dipanggil dilalah iltizam. Walaupun tidak semua lelaki berkahwin 4, maka itu tunjukkan bagi dilalah iltizam. Sesuatu lafaz yang menunjuki di atas perkara, pekerjaan, amar, tetapi keluar daripada takrif. Tapi sesuai dengan makna tu. Sesuai dengan makna. Itu. Ingat tarikh insya-Allah, ingat tarikh boleh. Lafzu ala dilalatun lafzu ala tamamil makna. Itu mutabik. Dilalatun lafzi ala juzuk makna. Itu tadamun. Dilalatun lafzi ala amri khari lamma. Itu dilalah iltizam. Ingat takrif. Dilalah lafzu ala tamamil makna itu mutabik. Dilalatu lafzi ala juzuk makna itu tadamun. Dilalatun lafzi ala
dilalatun lafzi ala amri khari lama wudi'a lah. Itu iltizam. Keluar daripada ta'rif. Iltizam dikeluar ta'rif tapi sesuai dengan makna lafaz tu. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat saja pada malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, insya-Allah. InsyaAllah kita akan refresh balik esok. InsyaAllah kita refresh balik. Memang dalam matan ini apa yang perlu kita tekankan adalah istilah. Memahami istilah maka kita boleh menguasai. Kerana di dalam mantik yang perlu ditekankan adalah istilah. Kerana istilah di dalam ilmu mantik dia khusus dan dia memang ada pada mantik saja. Dan dia sesuai dengan keadaan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, insya-Allah ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.